First up, we have Farah Ismail with 3 times MDRT. Bagaimanakah anda mendapatkan perhatian pelanggan? Berikan pelan yang paling murah, berikan pelan dengan pulangan istimewa atau berikan promosi yang terhad. Sebenarnya, cara yang terbaik adalah dengan meletakkan diri anda sebagai seorang advisor, penasihat keuangan yang holistik. Adakah anda sedar bahawa pelan takaful itu sendiri adalah bersifat holistik? Perlindungan, pelaburan dan pentadbiran harta pusaka kesemuanya di dalam satu pelan. Perlindungan, risiko dipindah milik kepada syarikat insurans atau takaful. Pelaburan, option ini boleh ditambah ke dalam pelan perlindungan yang basic. Terdapat juga pelan yang 100% tertumpu kepada pengumpulan dan juga pelaburan unit amanah. Pentadbiran harta pusaka, elemen hibah dan juga penama. Sebagai seorang penasihat holistik, kita dapat melaksanakan perancangan yang teratur dan sistematik. Laksanakan perancangan mengikut keutamaan dan bukannya mengikut keinginan diri sendiri. Dengan cara ini, tanpa paksaan, pelanggan sendiri mengerti bahawa nilai tambah kepada pelan sedia ada adalah perlu bagi memastikan perancangan keuangannya dapat disempurnakan. Apakah cara yang terbaik untuk mendapatkan informasi yang lengkap daripada pelanggan? Tiada cara lain, kita perlu mengambil kira kesemuanya. Aset, tanggungan, keperluan khas, impian 5 ke 10 tahun ke hadapan. Namun, adakah anda sedar dan setuju hampir setiap kali berhadapan dengan pelanggan, feedback atau timbal balas yang diberikan adalah fokus utama kepada pelaburan dan pengumpulan harta kekayaan kerana ini adalah sesuatu yang amat menyeronokkan. Tetapi adakah anda pasti portfolio pelanggan anda adalah seimbang? Adakah mereka sedar terdapatnya ketidakpastian di sana sini dan wujudnya titik buta ataupun blind spot? Portfolio yang ideal perlu dibahagikan sama rata kepada 3 segmen. Jangka masa pendek, akaun simpanan, simpanan tetap, deposit tetap. Jangka masa sederhana, pelaburan unit amanah, amanah saham, bursa saham, hartanah, emas dan sebagainya. Jangka masa panjang, KWSP dan juga insurans dan takaful. Jangka masa pendek memerlukan disiplin yang tinggi untuk kekal kerana adalah amat mudah untuk keluar dan masuk. Tiada peluang untuk berkembang kerana ini adalah simpanan dan bukannya pelaburan. Susut nilai dimakan inflasi dan setelah kematian aset ini segera beku. Jangka masa sederhana. Kebanyakan pelaburan dikategorikan di sini mempunyai ruang untuk berkembang dan pada masa yang sama berkemungkinan juga untuk susut nilai. High risk, high returns. Juga boleh dikenakan cukai ke atas keuntungan tertentu. Setelah kematian, aset-aset ini juga akan segera beku. Jangka masa panjang. Memerlukan jangka masa yang lama, tetapi satu-satunya pelaburan yang mempunyai elemen jaminan mendapat rebate cukai dari kerajaan dan terlindung daripada pemiutang. Nilai muka sijil takaful adalah terjamin dan disalurkan terus kepada penama hibah secara mutlak. Aliran tunai yang paling pantas kepada penerima jika dibandingkan dengan kelas-kelas aset yang lain apabila berlakunya kematian. Dengan memberikan gambaran portfolio sebegini, sekaligus kita dapat menghalang pelanggan daripada membanding-bandingkan pelan takaful kepada kelas-kelas aset yang lain. Takaful bukanlah sebuah pelaburan dan bukan juga sebuah simpanan. Ianya adalah pelan perlindungan. Satu-satunya pelan yang dapat menjamin nilai pelaburan yang sedia ada, mahupun lebih daripada itu. Di sini saya tunjukkan contoh seorang pelanggan sedia ada yang merupakan seorang pelabur tegar. Sering kali bertanyakan peratusan pulangan dan membandingkan peratusan keuntungan sebelum membuat sebarang keputusan. Setelah mendapatkan kesemua maklumat, saya tunjukkan gambaran portfolionya yang sedia ada.
Jelas sekali portfolionya jauh daripada seimbang. Kebanyakan pelaburan adalah di dalam kategori berisiko tinggi. Dan jika berlaku apa-apa kepadanya, aset-aset ini amat sukar untuk dicairkan, malah memerlukan charge yang tinggi. Dengan mencadangkan pelan RM1 juta, jelas sekali ia dapat membantu untuk menyeimbangkan portfolionya. Jelas ia jauh daripada seimbang yang sempurna. Namun, sekurang-kurangnya sebahagian besar daripada nilai asetnya adalah terjamin. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi adalah tidak wajar jika kita tidak berusaha untuk menjadikannya sesempurna mungkin. Sekurang-kurangnya jika berlaku kematian, nilai tunai RM1 juta ini dapat terus disalurkan kepada keluarganya, sementara menunggu untuk harta-harta pusaka yang lain untuk dicairkan. Ini adalah wang tunai yang pertama dan paling pantas yang dapat disalurkan kepada keluarga dan orang-orang yang tersayang. Ia dilindungi oleh undang-undang dan tidak tertakluk kepada pembahagian faraid. Yang paling penting, dengan memberikan gambaran sebegini, pelanggan sedia maklum portfolionya masih lagi tidak seimbang. Secara tidak langsung, dia masih lagi ada peluang untuk membaik pulih di masa hadapan. Hubungan kita dengan pelanggan tidak terhenti di situ sahaja, malah kita dapat grow with the client. Automatik, kita tidak lagi dilihat sebagai penjual atau salesperson yang mengejar easy sales, tetapi penasihat ataupun seorang advisor yang sering memberikan nilai tambah yang sewajarnya. Pendekatan ini sekaligus menempatkan kita setara dengan kedudukan pelanggan jika tidak lebih tinggi. Saya Farah Ismail, MDRT 2021. Tingkatkan nilai dan lihatlah perubahannya.